السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita bersyukur kepada Allah kerana dengan izinnya pada malam ini kita dapat meneruskan pusingan dan kelas usrah mingguan, yang mana malam ini kita sampai giliran Masjid Al-Aziz Tok Kaya. Itu yang penting tu. Bagus. Nama ni kita kena bubuh atau kita kena panggil dengan panggilan yang elok. Kita nak sebut banyak kali. Dalam Islam, kita dilarang untuk mempercayai sial. Tak ada sial. Tetapi di dalam Islam ada yang dipanggil dengan tafa'ul. Tafa'ul. Tafa'ul ni maksudnya dia bukan ong, dia bukan macam orang percaya ong tu. Tapi dia ada kaitan. Umpamanya macam inilah. Satu orang nama Suhail. Pada zaman Rasulullah ada sahabat nama Suhail. Asalnya dia bukan orang Muslim lah, dia orang musyrikin Mekah. Suhail ni maksudnya mudah. Daripada perkataan sahlun. Ada orang nama Sahlan kan? Sahlan. Daripada perkataan Arab sahlun. Sahabat itu nama dia Suhail. Tapi sebelum dia masuk Islam, ketika perjanjian Hudaibiyah, perjanjian di mana Nabi SAW nak masuk ke Mekah terhalang. Terhalang, kemudian berlaku seperti mana yang kita tahu, Uthman ditangkap dan sebagainya. Bai'atul Ridwan, marilah wakil musyrikin Mekah, wakil kepada orang-orang Mekah, mari nak berunding dengan Nabi. Bila Nabi tengok wakil yang mari itu Suhail, Nabi kata apa? Rundingan kita hari ini akan jadi mudah. Rundingan kita hari ini akan dipermudahkan kerana yang datang itu Suhail. Mudah-mudahan Tuhan memudahkan urusan kita kerana nama wakil tu sendiri dah mudah. Sa'id ibnul Musayyib, sebahagian baca Musayyab, daripada kalangan tabi'in. Sa'id ni bukan sahabat, tapi jaguh besar jugalah. Kalau kita mengaji, kita akan kerap dengar nama Sa'id ibnul Musayyib. Ada baca Musayyab, tak apa. Dia kata tok dia, tok wan dia, nama Haznun. Sebab tu jangan bubuh nama Haznun ni. Hazan, Huzni. Hazan, Huzni, sedih. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan. Itu doa yang kita baca lepas sembahyang kan, Nabi baca tu. Allahumma inni a'udzu bika minal ham. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau daripada kesedihan. Wal hazan
duka cita. Dia kata tok wan dia nama Hazn, duka cita lah. Dia mari kepada Nabi SAW. Nabi kata kita tukarlah. Kita bubuh nama Sa'id. Ataupun riwayat tu sebut Sahal. Sa'id ni artinya bahagia lah. Lawan kepada Huzn tadi. Haznun tadi. Sedih. Dia kata tak payahlah nama tuk dia bagi, tuk wan dia, pak dia bagi. Tak payah tukar. Kata Sa'id Ibnul Musayyib, di atas sebab keengganan tok wan dia nak tukar nama tu bermula daripada hari tu. Tak berhenti sat masalah. Tak berhenti sat kesedihan, kesusahan, kesulitan. Barangkali kerana nama tu tak berapa nak elok. Yang ni dia panggil tafa'ul. Masa tu bila kita nak sebut kat anak-anak kita jangan sebut. Kita sebut benda-benda yang positif. Positif ni ada yang bagus. Ada yang tak bagus. Kadang-kadang positif ni tak bagus ya. Covid ni. Tok kaya ni baguslah. Takutlah tu panggil tok miskin. Bagi orang buah nama tu dia elok. Dia bagi motivasi. Orang-orang kot ni semua kaya. Itu saya sebut sikitlah. Alang-alang ada kaitan dengan nama. Nama, sebutan, panggilan, sesuatu yang agama ajak supaya kita bersangka baik, atau kita sebut sesuatu yang menyebabkan kita positif. Kan? Setengah-setengah tempat nama apa? Kampung apa? Kampung ni nama Lebay Malang. Oh. Tak ada apa-apa kerja lagi dah nama Lebay Malang. Kan? Tak elok kan? Dia bukanlah kita percaya, tetapi dia ada kesan pada kan? Okey. Daripada tuan-tuan tengok kita malam ni akan bincang hadis ni insya-Allah. Daripada Jabir radhiyallahu anhuma. Kita boleh baca radhiyallahu anhu, kita juga boleh baca radhiyallahu anhuma. Pasal dua-dua dia dengan bapa dia sahabat. Jabir bin Abdullah. Allah redha ayah dia dan dia. Ayah dia syuhada Uhud. Ayah dia mati perang Uhud. Kata Jabir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadis yang kita pilih malam ni. Inna ahlal jannah ya'kuluna fiha wa yashrabun wa la yadfulun wa la yabulun wa la yataghawwatun wa la yatamakhatun. Kita berhenti dekat tu. Sesungguhnya ahli syurga, mereka makan di dalamnya, mereka minum, tetapi mereka tidak yatful. At-tafl, ludah. At-tafl ni ludah. Ta-fa-lam, ludah. Sebab itu ada hadis, kalau tuan-tuan nak buat ayak jampi, dalam hadis dia baca suratul Fatihah. Tuan-tuan nak buat ayak jampi, ayak tawak apa semua ni, caranya salah satunya tuan-tuan baca suratul Fatihah, kemudian tuan-tuan tafel di dalam ayak tu. Ayak tu boleh minum dan boleh sapu. Itu kaedah, dia panggil at-tib an-nabawi, kaedah perubatan Nabi. Kan? Jadi tuan-tuan kadang-kadang orang mari dia kata saya ada masalah gangguan apa, bukan payah. Kita baca Al-Fatihah, kemudian kita buka botol tu, kita ludah. Atau kita buat at-tafal ni, dia macam nak ludah. Dia tak ludah sangatlah. Tuan-tuan kalau nak tengok hadis, tuan-tuan boleh rujuk dalam hadis Abu Sa'id, riwayat Muslim. Dia ruqyah, jampi ketua kampung yang disengat oleh kalajengking.
Dia guna ayat dan dia jampi pakai Fatihah. Pasal itu nama Al-Fatihah Ar-Ruqyah, surah jampi. Jadi salah satu benda yang tuan-tuan nak baca sebagai jampi, Al-Fatihah. Baca pada ayat juga boleh, atau tuan-tuan nak baca pada apa pun tak boleh. Baca pada kurma ke, kismih ke, apa ke, boleh. Kemudian tuan-tuan boleh makan kalau benda tu makanan, dan tuan-tuan boleh minum kalau dia minuman. Tuan-tuan nak sapu pun boleh, nak mandi pun boleh. Itu kaedah dia panggil At-Tib An-Nabawi atau Ar-Ruqyah Asy-Syar'iyyah, jampi yang menepati syarak. Okey. Dia kata mereka ini makan di dalam syurga. Ahli syurga ni makan dan minum. Wala yatfulun, tetapi mereka ini tidak ludah. Di dalam syurga, ahli syurga tak meludah. Perbuatan itu perbuatan kotor, perbuatan yang tidak elok. Ahli syurga disucikan, dibersihkan, dikeluarkan segala benda yang kotor. Dalam syurga tak ada kotor. Itu yang pertama. Yang kedua, wala yabulunna, baul, kencing. Pasal itu orang yang ada masalah kencing tak lawas ni dia panggil sil-sil. Baul. Orang yang kencing tak lawas. Baul ni kencing. Jadi dia tak kencing. Dalam syurga tak kencing. Tak kencing ni kalau di dunia kalau tak kencing sakit apa? Betul korang? Ke prostat? Di dunia kalau kita tak kencing, penyakit. Batu karang ke prostat ke apa ke masalah. Bang tak kencing ni. Tapi di syurga, tuan-tuan bila memijak kaki, melangkah masuk, duduk sebagai ahli syurga, tuan-tuan tidak akan kencing selama-lamanya. Kencing ni perbuatan dunia, ahli dunia, tabiat dunia, sifat dunia. Dan dunia ini bercampur, ada yang bersih, ada yang kotor, ada najis, ada benda yang suci. Tetapi dia tidak di syurga. Kemudian wala yataghawwatun, dan dia tidak buang air besar. Tak berak. Dia apa kaitan dengan tak makan dengan minum tadi? Sebab apa tuan-tuan? Kerana kata para ulama, makan dan minum akan memberi kesan apa dah? Bila kita makan dan minum, apa akan jadi? Bila kita minum air banyak, dia nak terkencing. Sebab itu Nabi SAW bila dia kata ahli syurga itu makan, ahli syurga itu minum, dia sebut pula walaupun mereka minum, walaupun mereka kencing, tetapi kesannya tidak seperti di dunia. Itu dia punya hubung kait dia. Tuan-tuan pun mesti tertanya pasal apa? Jadi dia cerita makan, lepas tu dia cerita minum, lepas tu dia cerita tak kencing, tak berak. Kenapa tak kencing, tak berak? Nak bagi tahu bahawa kencing dan berak ni adalah natijah, kesan daripada makan dan minum. Dunia ni letih. Lapar kena makan, lepas kenyang nak kena buang. Kan? Tak berhenti situ kita. Lepas tu dah silap makan, sakit perut, dia kata aku tak mau makan dah. Masa sakit perut tu lah. Lepas dah lega, sosah apa tu ya. Dunia. Tetapi yang kata akhirat, yang kata syurga itu wala yataghawwatun, dia tidak buang air besar. Wala yatamakhatun, dan dia tidak berkahak. Ini dia tidak ada gelema kahak. Maksudnya apa? Kencing, berak, ludah, kahak ini adalah ausakh, dia panggil. Wasikh, kekotoran. Yang mana bila kita masuk dalam syurga, kita dia bersihkan. Wanita tak ada yang mari bulan apa semua tu, tak ada. Tak ada. Ini bertepatan dengan dalil Al-Quran. Kalau kita tengok tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala sebut dia membersihkan ahli syurga ini daripada kotoran ataupun daripada sebarang bentuk najis.
ada disebut di dalam Al-Quran. Tuan-tuan boleh tengok dalam 2 ayat. Hadis ni dia menjelaskan ayat yang pertama, Suratul Baqarah 25. Suratul Baqarah 25. Tuan-tuan balik buka tengok. Allah kata apa? Walahum fiha azwajum mutahharah wahum fiha khalidun. Dan bagi mereka isteri-isteri. Tuan-tuan, Abu Hurairah radhiyallahu an. Tuan-tuan kenal Abu Hurairah? Ni poin-poin ni semua tuan-tuan kena ingat ni pasal benda ni benda asas. Di kalangan para sahabah, mereka bertelingkah, mereka berselisih pendapat siapakah orang yang paling ramai di dalam syurga. Di kalangan para sahabat mereka berbeza pendapat siapa yang paling ramai, kerana dalil-dalil yang ada itu seolah-olah dia macam ada yang kata perempuan ramai dalam neraka artinya dia sikit dalam syurga, ada yang kata perempuan ramai dalam syurga. Abu Hurairah pendapat dia, Abu Hurairah kata kalau orang tanya apa pandangan Abu Hurairah, sebut bagi dia wanita paling ramai dalam syurga. Apa hujah dia? Kita selalu dengar wanita ramai dalam neraka. Tak, di sisi Abu Hurairah, sahabat Nabi, dia kata wanita paling ramai dalam syurga. Sebab apa wanita paling ramai dalam syurga? Kerana dia kata dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, apabila orang masuk ke dalam syurga, setiap orang yang masuk ke dalam syurga ni dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dia dapat berapa isteri? Bila tuan-tuan masuk dalam syurga ni dia dapat berapa isteri? Kalau kita tengok tuan-tuan, kata Abu Hurairah berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi setiap lelaki yang masuk ke dalam syurga walahu zaujatan, 2 orang isteri. Abu Hurairah ambil hadis tu jadi hujah. Dia kata kalau satu lelaki dapat 2 perempuan, kalau 10 lelaki akan jadi berapa perempuan? 20 kan? Sebab Nabi kata bila masuk ahli syurga, setiap lelaki walahu zaujatan, dia akan dapat 2 orang isteri. Dia akan dapat 2 orang isteri. Kalau 2 orang isteri, kalau kita pakai hadis tu, kalau kita kata 100 lelaki, perempuan akan jadi, itu hujah Abu Hurairah. Dan di dalam cerita syurga, Allah sebut tentang wanita ni. Antaranya tadi Allah kata apa? Bagi ahli-ahli syurga itu azwajun mutahharah, isteri-isteri yang disucikan. Apa maksud disucikan? Tuan-tuan baca dalam Quran, dia kata bagi ahli syurga itu wanita-wanita, isteri-isteri yang disucikan. Apa makna disucikan di situ? Tak kencing, tak berak, tak datang bulan, tak ludah, tak hingui, tak apa. Bersih dalam luar. Bukan setakat bersih fizikal, bukan setakat bersih dia punya penampilan, akhlak dan sikapnya juga bersih. Kadang muka elok tapi perangai huduh tak mau juga. Tuan-tuan nak mau? Tuan-tuan mau yang macam mana? Muka elok tapi perangai tak elok. Muka elok tapi mangkik pukul 10, cakap jekoh dengan lelaki, tapi muka dia elok. Kau tuan-tuan nak cari hak yang tak berapa nak elok tapi bagus. Tertib, abang-abang, mengapa? Sihat ke hari ni? Sedap ke nasi? Nak basuh tangan ke? Lenguh tak mana main nak urut. Tapi muka tak apa nak elok lah. Saya ingat kita lebih redha duduk dengan hak perangai elok ni. Pasal muka kalau tutup lampu kan nak tengok dah kan. Tapi kalau elok pun perangai huduh, akhlak buruk, cakap tinggi, kasar, tak reti nak jaga muruah, memalukan suami, tak jaga adab, tak ada tutur kata moral apa semua ni, kita tak mau. Tapi ahli syurga komplit,
perfect, sempurna, dalam, luar, atas, bawah, perangai, kelakuan, sikap, fizikal, semua cantik. Tak ada. Bau-bau ni, busuk-busuk tak ada. Busuk hati, busuk perut tak ada. Dengki tak ada. Kadang-kadang orang perempuan dia fikir, dia kata macam mana kami nak duduk dalam syurga itu. Awak, kami duduk dengar kata lelaki kami boleh perempuan, boleh bidadari apa semua. Hei, takut kami tak tahan sabar lagi dia pergi serang bidadari itu. Jangan bawa perangai dunia, jangan bayang, jangan kita ingat sikap, kelakuan, tabiat dunia ini akan dibawa. No. Syurga sangat berbeza. Kalau syurga sama dengan dunia, tak ada makna kita masuk syurga. Tak ada guna kita masuk syurga. Syurga berbeza. Sebab itu bila kita masuk tuan-tuan, di dunia yang ada hasad, yang ada dengki, yang ada cemburu, yang ada marah, yang ada mebay, yang ada merajuk, semua itu dibuang. Tak ada. Kalau ada perangai-perangai itu perangai ahli dunia, itu perangai dunia, penduduk dunia, penghuduk syurga, tak ada. Tak ada nak mebay, nak merajuk, nak malah, nak apa, tak ada. Tak ada nak berdengki, tak ada. Tuan-tuan kena faham. Jadi bila kita nak bayangkan kehidupan syurga, kita tak boleh banding dan kita tak boleh bayangkan seperti kehidupan dunia. Kalau kita duk baca kehidupan dunia, kita tak sampai makam. Tak faham, tak sampai, tak jejak, orang Kelantan kata, tak jejak. Kan? Dia kena faham. Kemudian dalam suratul Ali Imran, surah Ali Imran, Allah Taala kata apa? Allah kata juga sebut benda yang sama. Allah kata fiha Allah kata wa azwajum mutahharah, dan bagi mereka juga pasangan-pasangan yang disucikan. Pasangan-pasangan yang disucikan ini merujuk kepada yang ni lah, yang tak kencing, tak berak, tak apa-apa semua, tak ada ni apa semua ni. Kemudian tuan-tuan, sahabat tanya, pergi mana makanan tu? Pergi mana makanan tu? Sebab kita makan. Dan tuan-tuan kena ingat, bila kita sebut ahli syurga makan dan minum, tuan-tuan kena ingat, makan dan minum bukan seperti di dunia. Apa maksud bukan seperti di dunia? Tuan-tuan makan di dunia ni pasal apa? Lapar. Betul. Lapar. Minum dahaga. Di syurga tuan-tuan bukan minum dan bukan makan kerana lapar. Kerana lapar bukan sifat ahli syurga, tak lapar. Kita makan di dunia ni kerana kita lapar. Dan kita minum kerana kita dahaga. Tapi dalam syurga kita bukan makan kerana lapar. Pasal apa kita tak makan kerana lapar? Kerana lapar itu bukan sifat ahli syurga. Dalam Quran sebut benda ni. Kalau tuan-tuan bisa jumpa, tengok. Saya baca kat tuan-tuan dalil yang kata ahli syurga tak lapar. Tak rasa lapar. Dah tak rasa lapar, dia kalut nak puasa. Dia tahu itu kita puasa dunia puasa. Di dunia hang tak mau nak kalut puasa, nak masuk syurga nak kalut puasa. Dah. Dalam dunia kita tak lapar tuan-tuan. Seperti mana Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, kalau kita tengok surah Taha ayat 118 dan 119. Itu dalil surah Taha 118 dengan 119, itu dalil ahli syurga tak lapar. Yang duk rasa lapar, duk tak berhenti, dah lah lapar tak berhenti sat. Bini kadang-kadang naik tension. Hantu kaya ke apa ni? Tak berhenti sat. Dah habis makan nasi, tak ada agak ropok-ropok apa. Tak sat makan. Bancuh kopi pula. Macam-macam makan. Lagi tak lenok. Sampai bini tu kata, lagi tak pejam mata dia ni. Kalau ada. Perangai macam-macam lelaki ni. Macam-macam tuan-tuan. Yang jenis makan tak boleh satu mata. Nak banyak-banyak mata. Dah banyak mata, dia nak berkala-kala. Makan dia lebih pada raja bersiung. Nasib baik dia duduk mengaji, dia kata saya sabar boleh pahala, tapi kalau ikut kepada nafsu lari malam lah. Kan? Tapi kita lah akhirat esok kita tak lapar. Quran kata tak lapar. Bila masuk kita tak lapar. Dalam surah Taha Allah kata apa? Innaka alla tajuu' fiha wa la ta'ra
wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha. Surah Taha ayat 118 dan 119. Allah kata sesungguhnya engkau, dia merujuk kepada Adam, sesungguhnya engkau tidak akan lapar. Inna laka alla taju', engkau tidak akan rasa lapar di dalam syurga. Itu satu. Yang kedua, Quran kata apa? La tadma', kau tidak akan rasa dahaga. Dua perasaan ini tidak dirasai oleh ahli syurga. Timbul soalan kepada kita, kalaulah tidak kita rasa lapar, kita dahaga, kita makan buat apa? Dah tak lapar, tak dahaga, makan buat apa? Tuan-tuan. Tadi jawapan tepat ni. Pasal apa kita makan dengan kita minum? Pasal kita lapar. Ada sesetengah keadaan kita tak lapar tapi kita makan. Pasal apa? Ada benda tu bukan kerana kita lapar tapi kita makan. Pasal apa? Kita enjoy. Contoh benda-benda apa yang kita makan? Durian. Tak makan kenyang kan? Kita boleh makan ni? Ni kita boleh makan ni. Ada benda kita makan tu bukan kerana kita lapar. Kerana orang hidang kat kita, sedap ni. Tak kenyang kan tadi? Kenyang, tapi tengok ni, syok ni, nak rasa sikit. Di dalam syurga, tuan-tuan kena ingat, manusia makan dan minum untuk seronok. Bukan kerana untuk menghilangkan kelaparan. Tak. Pasal apa? Kalau lapar ni, ketui batu pun sedap. Lapar ni, kita makan lapar ni, kita pepok apa pun sedap. Pasal itu orang lapar ni, dia makan apa pun sedap. Pasal itu bila kita nak bagi orang puji sedap, bagi dia lapar. Kan? Pasal itu kalau tuan-tuan tengok orang kenyang, dia tak apa nak makan. Tapi ahli syurga ni, dia makan kerana dia nak enjoy. Bukan kerana, pasal itu makanan syurga, makanan yang enjoy. Makanan yang orang nak seronok. Orang makan untuk apa? Untuk berhibur. Untuk nak memenuhi. Tuan-tuan, dalam syurga orang makan dan minum untuk memenuhi syahwat. Untuk memenuhi syahwat. Untuk memenuhi keinginan. Pasal itu tuan-tuan kalau tengok, ada orang makan benda-benda mahal untuk memenuhi keinginan. Betul tak? Tuan-tuan pergi beli daging frozen sekilo RM10 tu, dengan tuan-tuan pergi beli daging tempatan RM35, RM40 tu. Saya nak tanya dari satu soalan. Kenyang boleh makan tak yang RM10 tu? Daging import boleh kan? Abuih bagi lama lembek. Tapi setengah orang dia tak mau. Kan? Satu orang dia duk minta kita pergi buat makan. Kita, Haji, nak suruh cari kambing frozen ke nak cari kambing fresh? Kambing frozen baru 20 lebih, kambing fresh 45. Hush! Jangan apa nak makan kambing frozen. Bahasa. Kambing fresh lah. 45 je. 6 kilo ambil. Ayah. Nak masak apa? Masak apa tak apa, janji sedap. Tapi kalau kita fikir, kalau kita pergi beli frozen, kita pergi masak-masak, bukan dia tahu. Tuan-tuan tahu frozen tak frozen? Kadang-kadang buat pandai, ni macam frozen ni kan. Tapi sebenarnya makan. Tapi pasal apa orang nak cari? Tuan-tuan belum dengar lagi yang daging-daging yang ribu-ribu tu. Kan? Sampai sekilo beratus-ratus ribu ada daging. Kan yang depa duk cerita tu, apa Wagyu tu lah tu, lepas tu masak pula yang jenis tabuk garam. Saya duk tengok tadi. Kan? Ratus ribu satu stik. Orang bayar tak? Orang bayar. Pasal apa? Pasal orang nak feel, orang nak rasa. Orang nak rasa. Kata macam mana rasa daging Wagyu tu yang sahabat kita sebut ni, daging Wagyu. Tapi saya tengok daging, katanya lembu tu depa urut. Kan dulu orang nak buat korban kan, beratus ribu sekor kan, nak urut. Kan? Dia kata bila masuk dalam mulut dia pecah, dia hancur, dia berjus. Tak tahu kita hendak makan daging kenduri pepak apa tu. So dia tak ada, dia panggil feel zauq.
Rasa tu. Lepas itu orang yang biasa makan mahal, tak tahulah dia kata dia tak boleh makan murah. Tapi kalau lapar, tiba ya. Nampak? Okey. So, pasal tu ada orang daripada KL tu, dulu anak murid saya, jenis geng Michaels ni, naik motor besar. Nak pergi lunch di Danok, makan daging bakar. Lepas tu naik motor balik. Ada yang nak makan nasi kandang kan, nasi kandang Penang duduk KL, naik motor pergi makan nasi kandang balik. Duit ada nak rasa. Ahli syurga nak penuhi syahwat. Dan lebih menarik tuan-tuan, dalam syurga ni saya nak cerita sikit, nak tambah sikit kat tuan-tuan. Menariknya apa? Nak makan, nak minum ni tak gaduh masa. Tak gaduh pi beli. Semuanya instant, sharp jadi. Mana kita nak cari? Tuan-tuan tengok ni dahsyat ni dalam syurga ni. Dalam syurga ni Nabi SAW sebut. Nampak? Allah Ta'ala sebut dalam Quran dulu. Allah kata dalam Al-Quran, tuan-tuan tengok dalam surah Fussilat ayat 31. Ni saya nak abang kat tuan-tuan, tuan-tuan tak payah duk tanyalah apa ni. Dalam syurga, kalau saya teringin yang tu boleh tak? Saya teringin yang ni boleh tak? Saya rasa saya nak makan. Dalam syurga Allah dah habang awal-awal, dah habang siap-siap apa sahaja keinginan yang kita nak, semua dipenuhi. Dalam syurga dia tak ada ditolak. Tuan-tuan teringin nak menikah dengan siapa ke, teringin nak makan apa ke, teringin nak buat apa ke, semua boleh, semua boleh. Pasal apa? Pasal dia tak ada halal haram. Tuan-tuan jangan tanya pula, halal makanan tu. Dalam syurga mana ada halal haram? Mana ada dosa pahala? Dalam syurga tak ada dosa. Tak apa kita tengok bidadari tak pakai baju ke apa ke, berdosa. Mana ada berdosa? Berdosa dunia. Dosa pahala cerita dunia, haram halal cerita dunia. Syurga ni tak ada rule. Syurga tempat manusia menikmati segala kesusahan dan kepayahan yang dia tanggung di dunia. Dalam Al-Quran surah Fussilat Allah Ta'ala sebut apa tuan-tuan? Ayat 31 Allah kata walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tadda'un nuzulan min ghafurur rahim. Quran kata walakum fiha, dan bagi mereka, bagi kamu di dalam syurga itu ma tashtahi, apa yang syahwat nak. Quran guna perkataan syahwat, nafsu kamu nak. Apa sahaja yang kamu nak, nafsu kamu teringin, syahwat kamu berhajat kepadanya, walakum fiha, untuk kamu semuanya ada. Allah dah sebut ayat yang umum ni. Kemudian Allah sambung apa? Allah kata, di dalamnya kamu memperolehi apa yang kamu minta sebagai hidangan bagimu dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tuhan kata, apa sahaja yang kamu minta semua kami penuhi. Nak makan apa, nak minum apa, nak buat apa, semua boleh. Pasal tu orang tanya Nabi, dia kata dalam syurga boleh main kuda? Boleh. Ada orang tanya Nabi, dalam syurga boleh tanam pokok tak? Bercucuk tanam. Nabi kata boleh. Cuma hari ni hang tanam terus besar, terus boleh petik buah. La tu juga. Tuan-tuan, lagi sakan, tuan-tuan bisa dengar dah hadis ni. Sakan ni jangan terkejut. Nak boleh anak lama mana mengandung? 9 bulan. Jangan main-main. 9 bulan punya susah, lambat. Tu kalau terus-terus lekat. Mau kalau tak lekat, 9 tahun baru nak lekat, lama. Habis berobat macam-macam buat. Dalam syurga agak-agak lama mana nak boleh. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nabi kata al-mu'min idza ishtaha, seorang yang beriman itu apabila dia teringin al-walad fil jannah, dia teringin nak anak dalam syurga. Macam tuan-tuan teringin nak anak kena menikah. Menikah lah pun banyak cerita, kerusuh kahwin, cek HIV apa. Nak boleh menikah pun satu bab. Bab tu boleh menikah kan. Bab menikah bukan nak boleh anak lagi terus. Lambat. Dah boleh anak nak belah bagi besar.
Pasal itu ada orang kata, tak boleh ke beranak-beranak darjah satu terus. Senang sikit kan. Beranak-beranak besar tu. Dia ingat anak gajah kot. Gajah boleh lah beranak-beranak. Tuan tengok gajah beranak. Beranak-beranak terus berjalan. Terus besar. Tengok National Geographic. Saya TV ni boleh tengok satu je yang betul. Cerita menatang. Cerita menatang ni dia tak mohong. Betul. Cerita orang mohong. Tuan-tuan faham sudah? Okey, sambung. Dia kata idza ishtaha al-walad fil jannah, apabila satu orang ahli syurga dia nak anak, dia masuk syurga, dia kata, ish kalau ada anak syok. Mungkin dia dulu tak ada anak, tak kahwin ke apa ke. Tuan-tuan apa jadi? Kana hamluhu wa wad'uhu wa sinnahu fi sa'atin wahidah kama yashtahi. Terus mengandung, terus beranak, terus besar. Hanya dalam satu saat. Satu klik mata. Seperti yang dia nak. Tu kalau dia nak anak besar tu, terus hang teringin anak besar anak. Anak hak boleh main lawan-lawan lari. Takkan 21 duk berlawan lari lagi. Besar mana? Mungkin 7 tahun, 8 tahun kan? Yang beranak lah boleh ajak lari tadi. Tak boleh lagi. Dia nak main syok dah boleh berjalan, apa dah boleh berlari, apa semua tu baru syok. Pasal tu yang tuan-tuan duk jumpa, syok lah ada anak. Syok lah pasal kita jumpa dah besar boleh berlari dah. Yang bersengkang mata duk berjegir tu, pak mak dia tu tak tanya syok ke tak. Tapi dalam syurga ni nak besar mana? Nak besar mana dia jadi besar tu terus. Keluar mat, cuy, jadi. Sebab itu kadang-kadang Allah uji kita tak ada anak. Allah uji, Allah ambil anak kita. Semua itu hanya sementara. Tuhan akan ganti. Nampak? Itu perumpamaan kepada orang yang ada anak. Orang yang nak anak. Macam tu juga orang yang bercucuk tanam tadi. Yang Nabi kata bila dia tanam je, tak dan apa-apa. Lah tuan-tuan tanam lambat kan? Tanam berjaya 4-5 tahun. Lepas tu semua akan jawab, saya memang bukan nak makan, bagi anak cucu makan. Maksudnya lambat lah. Ada benda yang cepat? Tak ada. Dalam syurga tuan-tuan tanam, terus boleh makan. Lepas tu tuan-tuan tanya pula saya, dah kalau boleh kita makan terus, yang nak pergi galak cucuk tanam buat apa? Macam orang duk tanya kan, Haji tak mau tanam ke buah durian apa? Payah ha? Tanam ke arun mana? Payah, belah payah. Pi kedai buah tu beli 2 kilo kan nak makan banyak mana? Nampak? Dah kalau kita boleh beli, kita tak tanam apa? Tuan-tuan, ini soal passion, orang putih kata. Soal kepuasan. Benda ni bukan boleh cakap. Orang yang tanam benda-benda tu bukan depa nak makan. Depa pun boleh pergi beli, tapi pasal apa depa tanam? Seronok piduk bercucuk tanam. Setengah yang jenis malas memang dia tak boleh rasa. Pasal tu bila Badui yang tanya cucuk tanam tu, Hadari, Arab bandar, dia kata apa? Hampa yang tanya pasal hampa jenis tu, kami tak mau, susah payah cucuk tanam. Nabi tergelak. Nabi bila Badui tu tanya, orang kampung tu tanya, boleh tak cucuk tanam? Hadari yang bandar ni, orang yang tamadun, orang yang Arab pekan ni, dia kata, apa banyak soalan duk kalut nak cucuk tanam. Dia soal lain. Pasal itu kadang-kadang ada orang dia tanam bukan untuk apa? Untuk nak memenuhi keseronokan dia punya. Dia boleh tengok pokok. Tu lagi kita tak, kalau orang tanam pokok boleh makan, kita boleh faham lagi. Yang tak boleh faham jenis tanam pokok bunga. Apa pun tak boleh. Tuan-tuan boleh faham, kadang-kadang kita tak boleh faham. Dia tanam pokok bunga apa pun tak boleh. Dia tanya boleh apa? Tapi dia boleh mangkit pagi, dia tengok, boleh jurui. Oh, dia seronok tu habis meta. Bukan murah tu maaf. Yang ni dia panggil apa? Yang ni dia panggil syahwat. Dia panggil kepuasan, nafsu. Pasal tu orang yang tanam pokok bunga ni, oh jangan main, nafsu dia kuat tu. Kuat pada pokok bunga tu lah. Dia pantang tengok pasu, pantang tengok. Dia jadi ketak tangan. Dia kata ni boleh beli pokok ni, kadang pasal tu orang jual pokok keladi 5,000, 6,000 saya tengok. Keladi apa, pokok apa 7-8 ribu. Orang beli tuan-tuan. Kita yang tak ada pay tu kita kata apa? Bodoh. Baik beli binatang lain kan. Yang ni yang orang tak faham. Dalam syurga manusia hidup betul-betul atas nafsu. Apa dia nak buat? Pasal dia tak ada larangan dah. Hang nak buat apa hang buat. Hang nak seronok, hang seronok. Kemudian tuan-tuan kita sambung lagi. Nabi kata apa?
Pasal tu orang-orang beriman, bila syurga itu dalam mata dia, dalam hati dia, dalam jiwa dia, dunia ni macam kita duk cakap, tak ada apa. Kan? Kemudian Nabi kata apa? Fama balut ta'am. Pergi mana makan makanan dia tu? Pasal Allah Ta'ala tak mau bagi susah langsung dekat orang syurga ni. Pasal tuan-tuan tahu tak? Ni, kita cakap pasal dasar ilmu. Buang air besar, buang air kecil ni satu kepenatan, kesusahan dan satu masalah. Itu kalau yang jenis go fast. Kalau jenis sembelik, buasik, Allah, satu orang telefon saya bulan puasa. Ni bulan puasa dia telefon pula. 3-4 kali dah jawab. Soalan apa agak-agak tuan-tuan? Okey, strik tu okey dah. Saya terkejut mula-mula dengar. Batal tak puasa kalau bubuh ubat pungkok untuk buasir. Dia telefon tanya, Dia kata pasal dia penyakit buasir ni, sebelum dia berak, dia kena bubuh ubat tu nak bagi mudah berak. Itu orang buasir. Orang buasir tahulah. Saya duk fikir macam mana ni, tak pernah tahu ni. Bubuh ubat kat bungkuk, nanti dia akan buka saluran mudah berak. Kita duk masuk bilik air, terus keluar. Tak tahu ada orang menanggung seksa derita. Kita duk tengok ada khilaf lah, ada kata batal pasal dia bermasukkan sesuatu dalam rongga apa semua. Ada yang kata tak batal, khilaf juga. Tapi kita habaq dia tak batal pasal benda tu perubatan. Tak mengenyangkan. Banyaklah hujah-hujah dia, di samping kita tak nafikan, ada di sana yang kata batal. Tapi saya nak habaq dengan tuan-tuan janganlah kufur nikmat. Kadang-kadang tuan-tuan boleh buang yang besar, lancar rezeki tuan-tuan. Kadang-kadang mungkin duit tak banyak dalam bank, tapi orang yang duit banyak dalam bank nak kena bubuh ubat dulu baru boleh. Faham tak? Kalau kita nak cerita, nak suruh syukur, nak masuk dalam jiwa kita, dia kena pi sampai tahap tu. Baru tuan-tuan nampak. Kadang-kadang benda yang kita tak bayar ni, boleh buang air tak payah bayar. Kan? Kita tak menghargai nikmat tu. Nampak? So, azan ke? Tak lagi kan? Ada seminit ni. Okey, dia pi mana tuan-tuan? Kata Nabi, Jusyak ni kalau tuan-tuan tengok dalam ta'rif Arab, dia terjemah apa di situ? Sendawa. Jusyak ni sendawa. Kalau kita tengok dalam bahasa Arab, dia kata sautun. Dia punya terjemahan dia tu menarik. Dia kata sautun yang keluar, sautun yang jusyak ni, yang dia kata sendawa ni, sautun ma'arih takhruju minal fam 'inda asy-syab'. Apa dia maksud dia? Suara yang keluar bersama dengan bau. Rih, angin keluar daripada takhruju minal fam, keluar daripada mulut 'inda asy-syab', ketika satu orang kenyang. Belahak ke sendawa? Ke khilaf? Tuan-tuan mereka darian montong. Tersandak dia. Dia jadi macam tu. Orang syurga makan. Tapi bukan belahak ni busuk. Jangan main-main tuan-tuan. Masa kita tak pakai mah dulu, satu orang dia belahak, tak tahu apa dia makan. Kita penin macam COVID tu. Bau. Azan dulu tuan-tuan, saat kita sambung. Belahak ni bau apa? Azan, ada muazzin? Azan. Allah
Okey tuan-tuan. Kita sambung sikit lagi. Dia kata di sini jusya'un, yakni sendawa yang kita bunyi keluar masa kita syab'an, kenyang. Ju' lapang. Maksudnya ada orang dia belahak angin, belahak lapang lah kan, tak makan. Ada orang dia belahak kenyang. Yang ni kita belahak kenyang. Maksudnya bila makan-makan kita belahak ya. Kita tak berak, tak kencing. Yang kedua, dia jadi rashhun arq, peluh. Dia berpeluh. Peluh tu dia berpeluh. Peluh ni dia hapak, busuk. Dunia punya peluh, akhirat punya peluh, kalmisk, seperti kasturi. Kasturi ni daripada darah kijang. Kasturi yang betul ni daripada darah kijang. Darah kijang tu dia proses, dia jadi kasturi. Wangi yang terbaik dalam dunia ni kasturi lah. Kan, kasturi. Jadi geng-geng menega, yang otak menega, ui, peluh macam kasturi, boleh tahan, boleh dalam botol, boleh jual pula. Oh, menega dia fikir tu. Dia peluh ni wangi. Tuan-tuan, ahli syurga busuk ke? Ahli syurga busuk ke? Kalau tak busuk, bersih, dah tak kencing, tak berak, tak apa semua. Kita ni busuk tahu pasal apa? Pemakanan kita. Cuba tuan-tuan tengok. Yang jenis bangsa makan ikut dan tu. Tengok. Saya tak mau sebut lah, sebab dia report. Geng-geng kelompok mana-mana yang jenis makan ikut dan je, tengok bau dia bawah. Busuk, hamis. Bau ni kesan daripada apa? Pemakanan. Pasal itu agama kita satu agama yang sangat tertib, sangat disiplin. Dia jaga benda-benda kotor ni tak bagi kita makan. Kita pun tengok tak ada bau busuk apa semua. Pasal itu benda-benda yang kotor dia tak bagi makan. Dia mengharamkan benda-benda yang kotor, khabith. Nampak? Okey. So dia jadi peluh. Lepas tu dalam tu juga Nabi kata yulhamun at-tasbih wat tahmid. Allah Ta'ala mengilhamkan, yakni memberikan hidayah kepada mereka untuk bertasbih, bertahmid di dalam syurga sebagai ganti kepada ibadah. Dah tak ada semayang, tak ada puasa, tak ada haji, tak ada umrah, tak ada zakat, tak ada ibadat, tak ada dah. Jadi macam mana mereka nak bersyukur? Mereka bertasbih. Jadi ahli syurga ni tasbih, tahmid, takbir. Itu ibadat mereka. Kemudian tuan-tuan tengok hadis yang kedua. Hadis yang kedua ni kita nak ringkaskan. Sama aja. Cuma dia sebut satu perkataan lah hadis ni daripada Abu Hurairah. Tuan-tuan tengok yang lain tu sama. Tak berak, tak kencing, tak meludah, tak apa semua sama. Cuma dia kata apa? Dia kata la yasqamun. Tak sakit. Tak sakit. Sebab apa tak sakit? Kerana sakit sifat dunia. Tak ada sakit. Jadi tuan-tuan yang mana semua yang duk sakit, COVID apa semua ni dalam syurga tak ada. Bawah pinggang, darah tinggi apa semua. Dalam syurga tak sakit. Dah makan ikut dan. Tak berak, tak kencing. Makan tidur, makan tidur, makan tidur. Tak sakit, tak sakit. Sebab apa tak sakit? Kita tengok tuan-tuan. Bila kita masuk di dalam syurga, kita diberikan kekuatan. Kalau sakit, nak enjoy macam mana? Tuan-tuan contoh pergi melancong. Orang bawa pergi Cameron Highland. Sampai-sampai sejuk, demam. Duduk dalam bilik. Yang orang lain semua pergi tangkap gambar, makan strawberry, makan coklat. Dia duduk. Hang ni buat hobi bau. Dia pergi, dia sampai tapi dia tak boleh enjoy lah. Kan? Macam ada orang pergi Mekah kan. Sampai-sampai demam. Tak boleh buat apa. Duduk dalam bilik. Jadi kalau kita sakit, kalau kita tak larat, tak ada kekuatan, tak ada kehebatan, macam mana kita nak nikmati syurga? So Allah Ta'ala telah prepare lengkap. Bila masuk dalam syurga, buang habis penyakit. Nombor 2, kita bukan bangkit esok umur ni.
Umur ni mau kalau masuk syurga, tak ada makna. Dunia pun tak larat dah. Dunia pun gagah. Umur ni tak boleh nak kata apa. Tapi bila kita masuk ni, tengok dalam hadis. Dalam hadis satu wanita tua. Ni di dalam syurga tuan-tuan tak heret dah kerusi tu. Heret sementara ni ha. Pi mana pun duk heret kerusi. Pi kenuri pun heret kerusi tu. Pi bukan heret kerusi. Kan? Kerusi. Nabi Mekah pun tanya, ada kerusi? Ada. Lain pada kerusi pun ada. Tak larat. Orang anak-anak nak buat pergi berjalan. Hampa pergi aku kan larat. Tak. Jadi bila masuk dalam syurga ni, yang pertama, wanita dia tukar, transform. Dalam Quran surah Waqi'ah, Allah kata apa? Mereka menjadi uruban atraba. Mereka menjadi anak dara. Muda. Pasal itu tuan-tuan baca hadis kan? Yang satu perempuan mai tanya Nabi tu. Dia kata Rasulullah doa saya masuk ahli syurga. Orang tua macam hang tak ada dalam syurga. Menangis dia. Fatawallats. Dia beralih nak balik. Sedih. Nabi kata memanglah. Tak ada orang tua dalam syurga. Bukan hang tu tak boleh masuk. Orang seperti hang, umur macam hang ni tak ada dalam syurga. Artinya Nabi melawak juga. Nabi kata orang tua tak ada dalam syurga. Bukan hang tak boleh masuk. Hang boleh masuk. Tapi bila hang masuk, hang jadi muda. Umur ahli syurga berapa? 33. Ni 33 ni. 33. Tuan-tuan dengar, dengar. Dalam hadis umur ahli syurga dia sebut wahwa ibnun anak 30 atau 33. Average dia 33. Pasal apa umur tu? Tengok Ibnu Qayyim kata. Ibnu Qayyim sebut dia kata wa fi hadha at-tul wal 'arad was-sin min al-hikmati ma la takhfa fa innahu ablagh wa akmal fi istifa' al-lazzat li'annahu akmalu sin al-quwwah. Ibnu Qayyim kata pasal apa? Pertama dia ulah dalam hadis riwayat Ahmad. Yang sahabat kita sebut tadi ni ada dalam Musnad Ahmad. Hadis tu bunyi macam ni. Yadkhuluna ahlul jannati jannata, apabila ahli syurga masuk syurga, jurdan murdan. Muda belia. Murdan ni tahu dia? Tuan-tuan bisa mengaji tak fiqh? Dia berbincang satu hukum nama amrad. Bisa dengar ada orang bincang tajuk amrad. Amrad ni kalau nak terjemah bahasa Melayu, lelaki jambu. Dia ada tau dalam fiqh amrad. Amrad ni satu laki-laki yang dia bukan lembut. Dia memang beranak hormon tak ada janggut. Dia tak ada janggut. Licin, kulit dia gebu. Dia jadi comel, jambu. Laki-laki ni dalam fiqh dia panggil amrad. Apa dia ni macam bukan jantan lah. Dia laki tapi dia sifat dia tu halus. Ulama bincang, dia ni punya status ni dia boleh tak pergi bercampur dengan laki ke ataupun laki boleh tak duduk dengan dia. Pasal dia punya sifat tu bahaya. Jadi ahli syurga bila dia masuk dia amrad. Ni amrad apa berseragah ni. Serabai. Masa tu jantan dia jangan jadi amrah, dia kena jadi jantan, dia kena ada juga ni. So bila anak dia malam-malam lapak susu, dia rabah. Oi, dia kata serabut ni, pak dia ni. Dia rabah pula mak dia. Licin ni. Ni mak ni, senang dia nak menyusu. Sebab tu tuan-tuan tengok. Macam mana kita nak bezakan singa jantan dengan singa betina? Singa jantan dengan singa betina. Singa betina yang mana? Licin. Singa jantan? Jantan. Dia kena ada agak sikit. Okey. Sambung balik. Jadi yang pertama ni bidan. Dia dah lah tak ada bulu. Bulu tak ada. Bersih, licin, cuci. Putih. Itu ahli syurga. Putih, bersih, cuci. Bersih, hello. Smart, handsome. Lepas tu apa dia lagi? Mukahhalin. Dia punya mata tu kahal. Dia macam ada celak. Oh, ni mata tak tahu nak kata. Bukan celak lagu daripada ubuh tu. Mata dia hitam-hitam. Kan? Abna
sin wa thalathin. Dia umur dia 33. Tu Nabi sebut tu lah hadis Ahmad. Ala khalqi Adam, dan dia punya saiz dia saiz Nabi Adam. Situna zira'a, yakni tinggi dia situn 60 hasta. Tinggi dia 60 hasta. Dia punya lebar dia 70 azra', 7 hasta. Oh. Ibnul Qayyim kata pasal apa dia kena buat badan macam tu, umur macam tu. Tengok bahasa dia. Dia kata saiz yang tinggi, lebar, feet macam tu ditambah pula dengan umur 33, dia kata minal hikmati ma la takhfa, tidak lagi tersembunyi. Apa dia? Rahsia kenapa Tuhan buat lagu tu? Kerana umur 30 dengan saiz badan itu adalah umur dan saiz yang terbaik, ablagh wa akmal, lazat untuk enjoy nikmat syurga. Pasal itu tuan-tuan tengok yang hero, yang buih, yang sakan sangat ni umur 30 tu. Tapi bila umur 60 pun hero, dia panggil sakan. Nampak? So bila dia masuk dan dia kata apa lagi? Dia kata ni, tengok dia kata wa bil ijtima' al amrayn yakunu kal malu lazzah wa quwwatuha bihaisu yasilu fil yawm al wahid ila minhu adra wa la takhfa at tanathub alladhi baina hadha tul. Dia kata cukup lengkap dua benda, umur dan kekuatan badan. Untuk makan, untuk berseronok dan sebagainya. Ini Allah dah prepare ahli syurga. Dan kita macam-macam benda kita boleh buat. Dan tuan-tuan mesti tertanya-tanya, bila kita masuk dalam syurga ni, macam kita pergi tang mana-mana, boleh jadi juga kot. Kita pergi seronok lagu mana pun, 2-3 hari mesti jemu. Dalam syurga ni tuan-tuan, kalau kita nak fikir, kita akan keluar dah tau. Dunia ni tuan-tuan, habis lagu mana pun ada penamat dia, iaitu mati. Kat akhirnya. Tapi di syurga dia tak ada penamat. So macam mana nak hidup satu tempat yang kita tak akan balik selama-lamanya? Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Nabi sebut dalam hadis, nikmat syurga senantiasa bertambah dan senantiasa berubah untuk menghalang manusia jemu. Dari sudut kecantikan pun hari-hari dia berubah. Dari sudut makanan hari-hari dia berubah. Suasana hari-hari berubah. Sehingga manusia rasa senantiasa baru. Senantiasa basam baru mai. Sentiasa baru masuk. Itu apa yang dijanjikan oleh Allah di dalam syurga. Saya tutup dengan kata-kata yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Nawawi kata apa? Ini perkataan dia yang sangat menarik. Nawawi kata, Al-Imam An-Nawawi sebut, mazhab ahli sunnah wa ammatul muslimin, mazhab ahli sunnah dan semua orang Islam bersepakat bahawa ahli syurga akan makan dan minum serta menikmati pelbagai nikmat dan pelbagai jenis kenikmatan yang ada di dalamnya. Makan, minum dan segala makna jenis nikmat. Yang menarik dia kata apa? Daiman. Nikmat yang dinikmati oleh ahli syurga itu daiman, selama-lamanya. La akhir, tidak ada akhir. Wala inqita' abadan, dan tidak terputus selama-lamanya. Itu kata Nawawi. Bila sekali kita masuk, tuan-tuan jangan risau. Dunia kita senang, esok boleh jadi susah. Hari ini kita negatif, esok tentu tak negatif, boleh jadi positif. Duk risau tu lah, bila lagi aku. Tapi dalam syurga dia tak ada. Tuan-tuan jangan duk risau. Itu apa yang disebut oleh tuan-tuan ambil hadis ni, balik cerita kat anak, cerita kat cucu, cerita kat isteri, cerita kat jiran, sampaikan forward, sebarkan hadis ni, kedua-duanya sahih supaya jadi apa? Semangat untuk depa juga berlumba-lumba masuk ke dalam syurga. Itu tujuan kita. Kita baca hadis ni nak bagi semangat. Dan tuan-tuan rasa kepenatan tuan-tuan berbaloi. Ya, mai jauh-jauh ni bukan senang tu, kaya ni jauh ni mai. Dengar hadis ni baloi dengan duit minyak.
Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.